Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi sebenarnya live hari ini adalah berkait dengan isu 1MDB. Dan seperti mana yang saudara-saudari maklum, perbicaraan 1MDB kali ini menarik sikit sebab ianya berjalan serentak. Dua perbicaraan berasingan, ya, tapi berjalan hampir-hampir dalam masa yang sama. Satu di Malaysia dan satu lagi di Amerika Syarikat. Okey. Jadi saya tertarik dengan satu perkembangan di dalam perbicaraan 1MDB di Malaysia. Okey, saya nak baca sedikit, ya, satu laporan yang dibuat oleh portal berita Malaysia Kini berhubung dengan perkembangan ataupun perkara yang telah berlaku di dalam perbicaraan 1MDB di Malaysia. Okey, saya bacakan, ya. Sekejap. Baik. Okey. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini memaklumkan bahawa ahli perniagaan yang menjadi buruan pihak berkuasa, Jolo, sudah lama menipu berbilion ringgit daripada 1MDB sebelum Najib Razak membuka akaun bank berkaitan. Menurut Peguam Bela Muhammad Syafiq Abdullah, ataupun peguam perkara ni didakwa oleh Peguam Bela Najib, iaitu Muhammad Syafiq Abdullah. Dan rujukan dibuat pada satu sumber yang merupakan portal lah. Okey. Rujukan tertentu telah dibuat dari satu sumber yang merupakan satu portal atau catatan satu portal. Okey. Jadi apa yang ditimbulkan di sini menerusi proses mahkamah oleh Peguam Najib adalah Jolo sudah lama menyeleweng dana atau terlibat dalam penipuan dana kerajaan sebelum Najib membuka akaun bank 1MDB. Okey. Dan persepsi ditimbulkan menerusi proses mahkamah bahawa Najib tidak tahu berkenaan perkara ni. Jadi yang ini saya tidak ingin masuk campur sebab ini adalah proses mahkamah dan kita kena hormati proses mahkamah. Jadi apa yang telah saya lakukan ialah saya telah membaca satu perkembangan. Tetapi secara berasingan, saya nak bawa perhatian saudara-saudari kepada beberapa perkara. Pertama, Jolo dilantik secara rasmi sebagai penasihat TIA, Terengganu Investment Authority, pada 8 April 2009. Ya, okey. Secara rasmi. Dan TIA atau Terengganu Investment Authority, lepas Najib jadi Perdana Menteri, ditukar akhirnya dalam saya lupa 1, 2 ke 3 bulan, dipindahkan ke Minister of Finance Incorporated atau Menteri Kewangan diperbadankan atas arahan Najib dan ditukar kepada 1MDB. Okey. Jadi pada 8 April 2009, Jolo telah dilantik sebagai penasihat TIA secara rasmi. Ya, jadi Jolo muncul pada 8 April walaupun ada dakwaan, ada keterangan oleh saksi dalam mahkamah iaitu Syarul, salah seorang bekas pegawai tinggi 1MDB, bahawa sebenarnya Jolo sudah ada terlibat dalam memberi nasihat kepada TIA dari bulan Februari 2009 lagi. Jadi itu kita jangan kira sebab itu semua tak rasmi. Jadi kemunculan Jolo kita ambil dari tarikh rasmi kepelantikan dia iaitu 8 April 2009. Ya, okey, kita pegang pada tarikh-tarikh rasmi. Jadi menurut pengakuan Najib sendiri, Jolo dilantik sebagai penasihat TIA oleh Tuanku Mirzan yang merupakan Sultan Terengganu yang pada ketika itu adalah yang di-Pertuan Agong. Okey. Tapi ini sebenarnya adalah perkara yang memang patut tuanku lakukan, iaitu pelantikan mesti menerusi tuanku. Tetapi Najib tidak menjelaskan siapa yang mencalonkan Jolo, siapa yang mencadangkan Jolo dilantik sebagai
penasihat. Itu tanda soal. Sebab kadang-kadang dalam hal ini tuanku berpandu kepada nasihat. Dan oleh kerana TIA akhirnya dipindahkan oleh Najib kepada Menteri Kewangan diperbadankan, ya, sebelum ditukar menjadi 1MDB, jadi timbul persoalan, adakah Najib yang mencadangkan Jolo dilantik sebagai penasihat? Timbul persoalan. Sebabnya Jolo dilantik secara rasmi sebagai penasihat TIA yang seterusnya dalam 2-3 bulan ditukar menjadi 1MDB pada 8 April 2009. Najib mengangkap sumpah sebagai Perdana Menteri pada 3 April 2009. Maknanya ada nasihat yang diberikan kepada Tuanku Mirzan untuk melantik Jolo sebagai penasihat TIA 5 hari. Nasihat itu diberikan atau pelantikan Jolo dibuat 5 hari selepas Najib mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi timbul persoalan di situ. Adakah satu kebetulan Jolo dan Najib telah didakwa mencuri dana berbilion US dollar dari 1MDB oleh FBI? Yang FBI memang adalah satu badan penyiasat seperti risikan khas bagi kerajaan Amerika. Mereka mengesahkan dana berbilion dolar, dana kalau kita jumlahkan, ya, lebih 4 bilion ya, 4 bilion dicuri dari 1MDB ringgit. 4 bilion ringgit dicuri dari 1MDB oleh Jolo, Najib, dan Najib mendapat sebahagian wang itu, dan anak tiri Najib mendapat sebahagian wang itu. Kalau kita jumlahkan dana yang didapati oleh Najib dan anak tiri dia, banyak tu, banyak, 4 bilion lebih, 4 bilion lebih, dan Jolo dapat 1 bilion lebih, ya. Jadi adakah satu kebetulan bahawa 5 hari selepas Najib dilantik menjadi Perdana Menteri, mengangkat sumpah Perdana Menteri, Jolo dilantik secara rasmi sebagai penasihat TIA? Atas pencalonan siapakah Jolo dilantik sebagai penasihat TIA oleh Tuanku Mirzan? Itu timbul persoalan. Kerana akhirnya lepas 2-3 bulan Najib memindahkan TIA kepada Menteri Kewangan diperbadankan dan seterusnya menukar namanya kepada 1MDB. Dan didakwa Jolo menasihati Syahrul dan Ismi. Atas nasihat Jolo didakwalah, ini dakwaan, ya. Akhirnya Syahrul dan Ismi telah bersetuju untuk menandatangani satu perjanjian dengan M Bank Investment atau M Investment Bank Sendirian Berhad atau Berhad bagi menerbitkan nota-nota tertentu yang bagi saudara-saudari anggap saja pinjaman lah, yang bernilai 5 bilion ringgit. Walaupun dinasihatkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu untuk tidak berbuat demikian. Kemudian menurut testimoni Syahrul dan sebagainya, akhirnya benda ni telah ditentang oleh Tuanku Mirzan, dan Tuanku Mirzan akhirnya minta Syahrul menghadap, dan Syahrul menghadap, dan Tuanku Mirzan minta untuk dihentikan penerbitan nota tersebut, dan Syahrul telah mengusahakannya, tetapi memandangkan proses sudah berjalan menerusi bank M Investment Bank Berhad, maka ianya tidak dapat dihentikan. Okey, itu yang setakat ini masih dalam proses perbicaraan. Okey, jadi timbul satu senario di sini yang mencadangkan Jolo telah mengatasi segalanya, Kerajaan Negeri Terengganu dan sebagainya, dengan menasihati agar dana ini, pinjaman ini diluluskan. Dan kemudian Peguam Najib memetik satu catatan daripada satu portal yang mengatakan sebenarnya telah lama Jolo menipu dana daripada 1MDB tanpa pengetahuan Najib Razak, dan ianya telah Syafiq merujuk kepada dakwaan bahawa Jolo menipu syarikat yang digantikan oleh 1MDB pada 2009 menerusi dana
yang diterbitkan bernilai 5 bilion itu. Maknanya dari 5 bilion yang diterbitkan itu pun Jolo dah tipu. Okey. Tapi itu sebenarnya tidak membuktikan apa-apa. Saya berpendapat perlu juga ditanya persoalan. Apakah hubung kait pelantikan Jolo sebagai penasihat TIA dengan masa pelantikan Najib sebagai Perdana Menteri? Siapa yang mencalonkan nama Jolo kepada Tuanku Mirzan? Okey. Kenapa saya tak bertanya benda ni? Sebab menurut FBI sah. Menurut FBI sah. Najib, anak tiri dia Jolo, menerima dana berbilion ringgit, lebih 5 bilion ringgit secara total daripada dana yang diterbitkan oleh 1MDB menerusi penjualan bon-bon yang dijual. Pada masa tu Najib sudah ada akaun dalam 1MDB atau akaun yang berkaitan dengan 1MDB. Ya, nota Islamik yang TIA ni kita tolak tepi. Kemudian Najib ada selepas itu, lepas 1MDB tubuhkan, Najib ada membuka akaun bank yang berkaitan dalam urusan berkaitan dengan 1MDB. Ya, sudah buka dah. Dan kemudian 1MDB telah menerusi bantuan Goldman Sachs, telah menjana dana sejumlah 6.5 bilion dolar Amerika. Daripada dana itu, okey, menurut FBI sah Najib dan anak tiri dia menerima 4 bilion ringgit lebih. Jolo pula menerima 1 bilion lebih ringgit. Ya. Ini menurut FBI. Dan menurut Tim Lesner lagi, ya, Tim Lesner bekas pegawai tinggi Goldman Sachs, 2009 lagi, ya, pada tahun di mana Jolo dilantik sebagai TIA dan pada tahun Najib dilantik sebagai Perdana Menteri. Pada masa itu lagi, saya baca ya, pada 2009 lagi, Jolo telah menekan Tim Lesner pada 2009 lagi untuk membuat dua perkara. Pertama, dia perlu mendapatkan pekerjaan di Goldman Sachs untuk 3 anak Najib. Dan kedua, dia perlu menyokong kerja kebajikan yang dibuat oleh Rosmah menerusi bakti. Maknanya Tim Lesner kena derma sejumlah wang tertentu dalam bakti sebelum Tim Lesner boleh harap untuk berurusan dengan keluarga Najib dan 1MDB. Ya. Jadi di situ sudah menunjukkan banyak tanda-tanda kekariban, keakraban Jolo dengan keluarga Najib, Jolo dengan Goldman hubung kait dengan keluarga Najib. Ya. Dan atas pengesahan 1MDB, FBI, penyelewengan dana 1MDB melibatkan Jolo dan juga Najib dan juga anak tiri dia. Dan Najib dan anak tiri dia menerima sejumlah wang yang besar. Kemudian sejumlah wang yang diterima oleh anak tiri Najib akhirnya digunakan dalam penubuhan satu syarikat penerbitan filem, dan Jolo terlibat dalam penubuhan syarikat itu yang seterusnya menerbitkan satu filem Hollywood, The Wolf of Wall Street, yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Dan dalam majlis anugerah Golden Globe Awards, Leonardo DiCaprio apabila menerima anugerah mengucapkan terima kasih kepada Riza Aziz, iaitu anak tiri Najib, dan Jolo kerana mengambil risiko dalam penerbitan filem tersebut. Jadi tanda-tanda ini bukan lagi tanda, ini seolah-olah satu pengesahan, dan keseluruhannya menunjukkan satu konspirasi melibatkan Najib, Jolo, anak tiri Najib. Dan kesemua ni juga telah penyelewengan dana, kecurian dana ni disahkan oleh FBI. Dan seorang bekas pegawai tinggi Goldman Sachs yang beritahu 2009 lagi Jolo dah tekan dia untuk derma dalam isu-isu berkebajikan Rosmah dan dapatkan pekerjaan untuk anak-anak Najib. Dan Jolo dilantik secara rasmi sebagai penasihat TIA 5 hari selepas Najib angkat sumpah. Jadi pendapat saya,
daripada merujuk kepada catatan-catatan, ya, sana sini, saya berpendapat bahawa pihak pendakwaan dan pembelaan perlu rujuk kepada semua ni, perkembangan-perkembangan terkini di Amerika, dan memandangkan FBI adalah badan perisik yang telah menyelesaikan menghabis penyiasatan mereka yang dikemukakan di mahkamah. FBI perlu dilibatkan dalam sesi soal jawab oleh pendakwaan di Malaysia, di mana butiran-butiran yang telah muncul di Mahkamah Amerika Syarikat yang diberi oleh FBI yang sudah lengkapkan siasatan dalam hal-hal yang dibongkarkan dalam mahkamah perlu dibawa ke sini. Ini cadangan saya. Kerana bila kita merujuk catatan, kita perlu lihat adakah catatan itu dikaitkan dengan mana-mana pihak yang pernah berkait secara langsung atau tidak langsung dengan Najib. Ya. Sebab kalau pernah berkait secara langsung atau tidak langsung dengan Najib, dengan hanya berpandu kepada benda tu, ya, dia lemah. Dan apa tu, banyak bukti-bukti yang mencadangkan secara konkret bahawa ada keakraban, ada hubung kait, mungkin ada konspirasi antara Jolo, Najib dengan anak tiri Najib. Ya. So ini pendapat saya. Sebab sebelum PRU 14, ya, saya pun dah banyak dapat maklumat salah. Saya beri contoh. Saya pernah menulis satu artikel bahawa Tun Mahathir bertemu dengan 3-4 tycoon di London dan mereka semua telah mengumpulkan dana 2 bilion ringgit untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan usaha menumbangkan Najib, memburukkan Najib. Ini sebenarnya saya tak percaya ianya benar, walaupun saya yang terlibat dalam benda ni, sebab maklumat datang daripada pihak yang berkait dengan sel media Najib. Tetapi pada masa tu Najib Perdana Menteri, benda ni tidak disiasat. So banyak maklumat yang saya mula sedar selepas perbicaraan adalah palsu. Seperti isu 2.6 bilion. Saya diberitahu Najib mengesahkan bahawa Raja Arab Saudi beritahu dia, ini maklumat daripada pihak-pihak yang berkait dengan sel media. Kononnya Najib diberitahu dengan jelas oleh Raja Arab Saudi bahawa ini adalah derma anda boleh pakai, ya, ikut suka hati sebagai Perdana Menteri. Palsu atas bagaimana saya tahu palsu? Atas pengakuan Najib sendiri yang bercanggah dengan apa yang Najib beritahu sebelum PRU 14. Kalau sebelum PRU 14 Najib pasti, selepas PRU 14 Najib hanya menganggap ianya derma Raja Arab Saudi. Akhirnya mahkamah memutuskan ini cerita dongeng sebab ada bukti yang menunjukkan dengan jelas dana tu dari SRC. So proses perbicaraan sedang berjalan. Itu kita kena hormati dan saya tidak boleh kata ini salah, ini betul. Tetapi libatkan FBI, sebab FBI dah sahkan dana dicuri dari 1MDB, melibatkan Najib, anak tiri Najib dan Jolo, dan kemudian Najib dan anak tiri dia mendapat 4 bilion lebih ringgit. Kemudian dapatkan juga Tim Lesnar. Banyak bukti-bukti yang menandakan Najib dengan Jolo ni cukup kenal. Dan hakikat bahawa Jolo dilantik secara rasmi sebagai penasihat DIA hanya 5 hari selepas Najib mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, konsisten dengan segala yang kita dengar. Ya. Jadi semua ni perlu dilibatkan jika benar peguam setakat nak guna catatan. Ya. Dan sekali lagi saya ulang, kalau nak guna catatan, imbas kembali sumber catatan tu adakah pernah berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Najib dan sel media Najib.
Okey. Jadi itu sahaja secara telus saya ingin membongkarkan atau ini bukan pembongkaran, menghujahkan demi kebenaran. Dan saya sarankan Najib yang selalu suka bercerita kat Facebook, ceritalah berkenaan dengan pembongkaran FBI ini. Ceritalah berkenaan dengan pembongkaran adik sendiri. Bahawasanya dakwaan PMO kononnya dana yang lumayan yang dibelanja oleh Rosmah di Amerika adalah legasi peninggalan Tun Razak. Adik Najib sendiri mengesahkan ianya palsu. Malah adik Najib sendiri beritahu dia diberi amaran dalam satu majlis oleh Rosmah. I am watching you. Jawablah. Jawab kenyataan bercanggah anak Najib sendiri, yang bercanggah dengan kenyataan Najib, di mana anak Najib sendiri dah mengaku meminta bantuan tim Lesner untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ada percanggahan dalam kenyataan Najib dengan anak dia. Dan pengakuan anak Najib sekaligus mengesahkan hubungan rapat tim Lesner dengan keluarga Najib dan menimbulkan persoalan wujudnya salah guna kuasa dan konflik kepentingannya wajib disiasat. Semua ni saya tunggu Najib nak jelaskan dengan cara tradisi dia dalam Facebook. Sampai hari ni saya tertunggu-tunggu. Ya. Baik. Jadi banyaklah berita palsu, termasuk maklumat palsu yang diberikan kepada saya. Kononnya lah Tun pergi ke London, ada dengan Ananda Krishnan, dengan apa, mereka kumpulkan 2 bilion. That is all bullshit. Ya. Sebab apa? Banyak daripada sumber-sumber ni akhirnya terbukti palsu. Sebelum PRU14, apabila saya meminta nak panggil Arul Kandar sebab saya dapati ada yang tak kenal, saya nak cakap, saya tidak diberi nombor telefon Arul Kandar atau tidak diberi butiran atau perbantuan untuk menghubungi Arul Kandar. Sebenarnya dari situ pun dah mula timbul syak. Okey, jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Ya. Haji Fauzi Laza, kenapa polis tak pernah Najib, Riza Aziz, Rosmah atau anak dia untuk bantu tangkap Jolo? Saya tak tahu. Tetapi yang itu tak penting buat masa ni. Jolo buat apa? Tetapi jika pendakwaan berjaya membuktikan bahawasanya benda ni dilakukan oleh Najib, benda tu dilakukan oleh Najib, dan jika pembelaan gagal untuk menangkis dakwaan ini dalam proses mahkamah, jadi tu dah memadai. Dan pendakwaan telah dedahkan sebenarnya mereka memberikan pilihan kepada Najib untuk memanggil Zeti sebagai saksi. Najib, pembelaan Najib sendiri tolak. Jadi Najib nak main persepsi apa di umum, Najib sendiri tolak, pembelaan tolak. Tun Perak, red granite ditubuhkan bukan sahaja tujuan sebenarnya untuk buat filem, tapi digunakan untuk mencuci duit, rompakan daripada 1MDB. Itu ada juga muncul dakwaan-dakwaan sedemikian. Tetapi apa pun, Jolo terlibat. Dan itu adalah penglibatan bersama anak tiri Najib. Dan Leonardo DiCaprio dipentas mengucapkan terima kasih kepada Lo dan Riza Aziz kerana mengambil risiko dalam penerbitan filem ini. Si Jambul, kalau PDRM boleh tangkap Jolo di luar negara, apakah FBI boleh tangkap Najib di Malaysia? Mahkamah Amerika Syarikat boleh, Najib boleh, mereka boleh subpoena Najib untuk muncul di sana jika perlu. Adakah mereka akan subpoena ke apa, saya tak tahu. Tetapi itu adalah proses perbicaraan mereka. Kalau mereka boleh buktikan perkara-perkara tertentu tanpa kehadiran Najib, maka mereka tidak akan subpoena Najib. Ini perkara biasa dalam proses perundangan. Cuma di sini persepsi ditimbulkan, oh Jolo tidak dipanggil, jadi bagaimana proses boleh berjalan? Ini semua penipuan, ini semua spin. Ya.
Asma Laili, RJ sakit hati tengok Zahid berucap spin habis. Aduh, semua salah tone. Kenapa lambat sangat bicara dia? Kenapa? Zahid kalau boleh tipu Agong dengan surat yang mendakwa kononnya semua atau majoriti ahli parlimen Barisan Nasional yang tidak tahu apa-apa sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Kalau dia boleh tipu MKT, kononnya dia tolak Anwar sebagai Perdana Menteri, tetapi dengan senyap pergi tulis surat kepada Agong dengan sokongan Najib bagi mencalonkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau boleh tipu takat tu, nak cerita apa lagi? Penipulah tu. Ya. Maliki Mikhail, itu sebab UMNO nak PRU cepat untuk tutup kes kluster mahkamah. Barangkali itu sebabnya lah. Okey. Tan Tompok, memang dia menipu. Soalan-soalan YMDB dalam parlimen pun disekat, letak bawah akta. Itu pun dia tahu tak boleh. Betul, yang ini betul. Malah Najib telah memecat Peguam Negara yang telah menubuhkan satu special task force untuk siasat YMDB sebelum siasatan itu selesai, dan dia telah memansuhkan special task force itu. Maknanya Najib yang sedang disiasat oleh special task force pergi beritahu pihak yang menyiasat dia bagaimana nak siasat, perlu tak siasat. Masuk akal tak? Najib, awak lihat cara dia pecat, cara dia hentikan siasatan special task force, cara dia gunakan sel-sel media untuk terbitkan teori konspirasi terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM. Semua ni dan pecat, ubah kedudukan siapa-siapa yang menyoal dia. Semua ni adalah tanda-tanda jelas ada konspirasi menutup kesalahan dia. Kalau masa tu dia beritahu dengan jelas, Raja Arab Saudi beri derma, sah derma. Lepas PRU dia mengaku dia sendiri tak pasti, tak ya. Maknanya korang kena kencing. Semalam teruknya puak UMNO ni, saya nak sebut pemimpin pun tak layak. Mereka ni menyamar, memang tak layak disebut pemimpin. Yang paling menyedihkan, bila diupah Laskar ke siapa ke, mereka akan bercakap dan menipu rakyat tanpa menyedari bahawa pelabur makin takut dengan prospek Barisan Nasional kembali dan prospek Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri. Pelabur takut sebab satu dunia tahu, dengar cakap FBI di mana berbilion dana 1MDB dicuri, dan ada penglibatan Najib dalam penerimaan dana yang dicuri itu. Ada penglibatan ahli keluarga Najib. Ya. So macam mana pelabur nak yakin? Cuba lihat data Malaysia sekarang di rantau ni, kedudukannya kat tang mana? Indonesia dah jauh mendahului, Vietnam dah mendahului, Filipin dah mendahului. Ya. So fikirkanlah. Zul Hassan, Ya, dia sendiri pun indirectly or directly dah mengaku 2.6 bilion masuk akaun dia. Mula-mula masa benda ni meletup, Najib tak nak cerita dan dia kata ini bukan urusan rakyat. Tetapi apabila benda tu dah meletup dan tidak boleh dikawal lagi, akhirnya dia terpaksa bercakap. Mula-mula dia tak nak cakap. Ya. Okey. Saya rasa sekian sahajalah live hari ini. Dan sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram berkaitan saya, Regi J. Siritaudin, dan juga artikel berkaitan, termasuk artikel di mana saya menjelaskan bagaimana sebenarnya Ismail Sabri telah tai chi Zahid. Anda boleh baca dan juga anda boleh mendengarnya di live semalam menerusi YouTube Regi J. Siritaudin. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.